Terima kasih Datuk Seri. Saya lihat banyak keterujaan. Semua teruja dengan jawapan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar sebentar tadi. Dan saya melihat semua dah start excited dah. Semua nak tanya soalan, macam-macam soalan Datuk Seri. Mungkin mereka nak tanya yang selama ni nak ditanyakan. Jadi saya buka untuk siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan, sila angkat tangan. Ada? Urus setia mungkin boleh pas. Okey, tu ada. Okey, mikrofon please. Sila kenalkan nama sebelum bertanyakan soalan. Mikrofon. Okey, ada, silakan. Perkenalkan nama dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Wawa dari Kos Pelancongan. Wawa. Okey, Kos Pelancongan Tapi sebelum tu boleh tak saya bagi pantun dulu sikit? Boleh. Boleh. Ni Wawa, pantun mau boleh bagi, nombor telefon mau boleh bagi. Okey. Melati kuntum, tumbuh melata. Saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Oh, okey. Kena beli Datuk Seri. Saya nak tanya berkenaan dengan I-Belia ataupun I-Pemula. Menteri Kewangan kan? Jadi saya nak tanya saya nak tanya bila nak dapat? Kata bulan 4, tapi ni dah bulan 5 nak masuk bulan 6 dah. Okey. Janji kata sebelum bulan 4. Siapa kata bulan 4? Ada banyak kat TikTok kata. TikTok. Ada yang dekat Google. Wawa. Kalau Menteri Kewangan kata, betul lah. Tapi kalau TikTok kata, nanti ni Menteri Kewangan nak jawab. Okey. Wawa kata I-Belia nak dapat. Ni bulan 5 nah. Okey lah, insyaAllah. Bulan 6 kita bagi. Betul lah? Janji ya? Okey. Kalau Wawa nak tahu, Wawa bagi nombor telefon, saya bagi tahu terus. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Wawa. Itu je soalan. Itu je. Sangat penting soalan tu. Okey, seterusnya kita buka soalan di sebelah kiri saya. Silakan perkenalkan diri dan terus bertanyakan soalan. Assalamualaikum Datuk Seri. Nama saya Nur Atika, anak Jati Langkawi. Saya di depan sikit. Saya ada 2 soalan untuk tanya kepada Datuk Seri. Pertama, research baru-baru ini menunjukkan belia Malaysia oriented towards the path after education. Dia orang tak nak sambung dah. More to be YouTuber, TikTokers. Dan ramai yang ke arah tu lah. Manakala half lagi lebih sambung ngaji, which is mean degree. So apa pandangan Datuk Seri untuk belia Malaysia sekarang ni lah? Sebab mungkin back in 90s mungkin tak ada lah, keadaan ni kurang. But in 20s kita nampak ada banyak kan. Soalan yang kedua, macam mana Datuk Seri bila membaca sesuatu makalah, satu hasil tulisan Hamka Sheikh Nakib Al-Atas, macam mana Datuk Seri berfikir kritikal terhadap satu arts tu? Nanti saja. Terhadap? Kritikal terhadap satu tulisan tu, makalah yang ada. Terima kasih. Baik. Terima kasih Atika. Saya tidak mewakili pandangan yang negatif terhadap orang muda. Ya. Ada yang kata orang muda ni dia tak minat, dia minat pop culture. Itu semua orang muda zaman. Zaman saudara sekarang, apa dia pop, siapa dia sekarang ni? Yalah, kiralah penyanyi ke pop group ke ya, ataupun filem ke, atau K-pop ke ya. Zaman saya P. Ramlee, Beatles, Elvis Presley, ya. Itu tapi dia jangan sampai jadi ta'assub, an obsession sampai tak boleh fikir. Ada kawan-kawan saya umpamanya dia nak style rambut P. Ramlee, tak adalah bersalah sangat ya. Dah rambut banyak dia buatlah macam style P. Ramlee ke style Elvis Presley. To me it's not a problem ya. Begitu juga macam ni lah. Sekarang dia suka TikTok ke, dia suka, bagi saya tidak membebankan selagi dia ada nilai, dia membaca, dia menjadi manusia yang baik.
Dia maknanya dia tahu bedakan di antara minat dia ini, jangan sangat mengganggu keutamaan dia. Now, soalan yang kedua ialah mengenai kalau sebagai contoh kita baca karya Hamka. Siapa Hamka? Hamka ini adalah ulama sastrawan besar dunia Melayu di Indonesia. Namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Novel yang terkenal apa? Tenggelamnya kapal Van Diemek. Lagi Merantau ke Delhi. Lagi Tuan Direktor dan beberapa lain. Apa dia? Karya yang besar. Dia dipenjara di zaman Soekarno kerana dituduh ada percobaan fitnah, percobaan membunuh Soekarno. Jadi ulama besar, pengarang terkenal, sastrawan dan pemikir dipenjara oleh Soekarno, dan di penjara dia membuat tulis tafsir Al-Azhar, satu tafsir yang sangat baik dalam bahasa Melayu. Jadi saudara kena faham yang ini. Bila kita baca bagaimana orangnya baik, dia bukan oportunis politik, dia bukan nama alim, tetapi dia ada mirip sentimen politik melulu. Dia bukan fikir kekayaan, dia sokong bukan kerana uang. Jadi orang itu baik, tapi tidak semuanya kita harus setuju. Ada hal-hal yang kita mungkin kurang setuju berdasarkan pengalaman dia di Indonesia. Naqib Al-Atas, Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas adalah salah seorang sarjana filosof terkenal di rantau Melayu, ya. Dia saya anggap macam guru saya. Dia pernah menulis Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Tesis doktorat dia Hamzah Fansuri, ya. Dalam Islam dan sejarah kebudayaan Melayu, dia menyatakan bahawa sebenarnya dalam mengenali Melayu ini, ya, Melayu ini sosoknya ada kekuatan dengan akidah Islam dan tradisi ilmu Islam yang disebut tradisi akliyah. Jadi bagi saya beberapa pandangan itu sangat sesuai untuk dihadam oleh anak muda. Mungkin untuk saudara belum lagi, kalau saya harap ada sekali guru di sekolah vocational ini ambil kesempatan memperkenalkan siapa yang pemikir Melayu ulung. Okey, Za'ba, Raja Ali Haji, Naqib Al-Atas, siapa sastrawan dan ulama terkenal, Hamka di antara lain, ya. Muhammad Natsir. Jadi perlu kita buka minda sedikit daripada hanya ta'assub dengan satu dua tokoh. Orang politik Anwar Ibrahim atau ni lebay ni, dah buka sikit ruang pemikiran. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Itu dia, peredaran zaman tidak menghalangi kita untuk terus menuntut ilmu, dan ini adalah antara tips bagaimana untuk menelaah sesebuah karya itu secara hakikatnya. Jadi seterusnya saya buka lagi soalan untuk yang ingin bertanya. Silakan di sebelah kanan saya. Ya, silakan. Perkenalkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Fauzan Haris bin Abdul Halim, merupakan pelajar tingkatan 6 SMK Mahsuri Langkawi. Jadi saya merupakan salah seorang pelajar yang mengambil kos sastra. Jadi seperti mana yang semua tahu, saya merupakan salah seorang yang sangat meminati dan mengikuti perucapan daripada Datuk Seri tentang ucapan-ucapannya, kerana dalam ucapannya sentiasa terselit ucapan-ucapan ataupun petikan-petikan daripada sejarawan ataupun sastrawan yang terkenal, contohnya Osman Awang dan Hamka. Jadi saya sebagai pelajar sastra yang saban tahun semua orang mengetahui bahawa subjek sastra dalam MPM ni saban hari saban susah. Jadi saya nak minta pandangan Datuk Seri, kongsikan kepada kami cara untuk lebih mendalami, untuk meminati sastra Melayu itu. Kerana pada zaman pasca kita punya zaman sekarang ni, mata pelajaran sastra itu semakin tidak diendahkan oleh orang ramai. Jadi minta pandangan Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih. Saya bukan ahli sastra, dan disiplin belajar saya pun maksud itu faculty of sastra, dia faculty of arts. Jurusan saya itu sosiologi, antropologi. Tapi banyak yang keliru kan, dia kata fakulti sastra itu anak belajar sastra. Tak,
Saya belajar saja probably just one subject first year. Itu sebagai panggil tambahan, apa dia panggil? Elektif. Bukan jurusan, tapi saya berminat. Saya minat. Umpamanya kalau puisi Indonesia, Khairul Anwar, Rendra, Taufik Ismail. Kalau Malaysia, Christmas, Osman Awang. Jadi karena saya ingat sastra ni atau karya puisi ni, ini kadang-kadang anak muda kena faham. Sebab apa saya minta saudara umpamanya mengkaji puisi yang indah. Kerana puisi itu adalah pencernaan suara hati. Ini bukan cinta, you fikir cinta pula. Suara hati nurani. Saya boleh sebut pencernaan suara hati, dia ingat macam cinta. Bukan. Betul. Sastra ni, puisi ni, dia pemilihan kata-kata yang indah sekali, tercerna dari hati nurani, dilakar dengan istilah dan kata yang murni. Itu jadinya puisi. Dengar tak yang lagu Siti Nurhalizah yang baru ni, apa cinta? Apa lagu apa? Yang suara cinta, apa nama cinta apa? Yang lagu yang Azizah nyanyi dalam filem Anwar. Oh, tak tengok lagi Baik. Jadi itu puisi. Tak semua orang boleh tulis. Saya cuba, tapi saya ingat saya tidak ada keupayaan untuk itu ya. Kerana setengah-setengah itu cara dia memilih kata-kata, itu pemilihan kata itu sangat. Jadi kalau sudah tidak membaca dan menilai puisi yang terkenal, itu rugi ya. Kerana tak semua orang, dalam puluhan juta manusia, tak semua orang boleh pilih puisi dengan pemilihan kata-kata yang saya sebut apa? Pencernaan dari hati nurani, dilakar dengan istilah dan kata murni. Itu dia puisi. Jadi kalau pernah baca puisi tak? Tak. Tak pernah baca satu pun. Malang sekali. Kerana tak semua orang boleh menguasai. Ya. Jadi sebab itulah kalau juga bidang sastra, minat sekarang ni orang kadang-kadang kurang. Kerana aktivitas penting, teknologi penting, IT penting, AI penting. Betul. Tetapi kita kan manusia. Manusia ini dia tidak hanya satu blok. Manusia ini dengan nilai kemanusiaan, dan nilai manusiawi itu lebih tertera jelas dengan penceritaan tentang manusia. Ini yang disebut sastra, dunia sastra. Betul tak itu? Atau you boleh kupas sikit lagi tentang sastra pada sastra? Okey, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Seri. Ketika Datuk Seri berbicara tentang sastra, saya melihat mata Datuk Seri Wan Azizah. Dia terpesona dengan semua kata-kata yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mata bertentang mata, lidah kelu tidak terkata. Hanya bayangan yang menggoda, itulah cinta pandang pertama. Okay, boleh bawa balik pick line yang tu sekali ya. Okey, saya buka lagi soalan. Mungkin ada yang minat, boleh sebelah kanan saya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kapten Dr. Baharim Baharom, Pengurus Mesin Operasi Konsortium Freeline. Okey, Datuk Seri, saat ni kami ada menerima Tibet punya pelajar yang nak masuk ke kami punya maritim. Saat ni saya mencadangkan kepada kerajaan untuk menajar iaitu basic training. Itu adalah kursus asas yang perlu ada untuk masuk maritim. Ini adalah diwajibkan untuk semua yang masuk ke maritim. Mohon ditajar untuk dapatkan basic training. Itu yang diwajibkan oleh maritim, itu daripada maritim. Dan untuk itu apa ni Datuk Seri, kami konsortium memohon kerja-kerja pengurukan di alur pelayaran Kuala Kedah dan Kuala Perlis dibuat secara berkala. Ini disebabkan bila berlaku satu aksiden, nama bot Langkawi terjejas
Dan pelajar-pelajar ni pun hilang mata pencarian lah untuk kami membantu TVET ni, pelajar-pelajar TVET ni. Anda kata Dr. Sri boleh diangkat isu ini, pengeroyokan di Alor, Peran, Kuala Perlis dan Kuala Kedah boleh dibuat setiap tahun ke, boleh berjimat asalnya. Sekian. Okey, Terima kasih. Itu cadangan yang boleh dikemukakan nanti secara bertulis, dan saya boleh minta jabatan-jabatan yang berkenaan untuk selaras dengan beberapa program TVET. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Kap. Seterusnya ada lagi? Soalan, sila. Sebelah kanan saya bertudung hitam. Ya. Bertudung kelabu, Kelabu. Taufik. Baju hitam tu sini. Mata hang ni kena betul-betul. Baju hitam, tudung kelabu, hidung mancung. Okey. Sila. Assalamualaikum Datuk Seri. Salam. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Alia Syairah binti Ahmad Syukri. Alia. Saya merupakan pelajar tingkatan 6 dari SMK Tengku Putra. Saya ada satu soalan sahaja. Soalan saya, adakah pihak kerajaan akan bercadang untuk mengusahakan penubuhan kolej tingkatan 6 di Langkawi? Maksud Menteri Sekian, Pendidikan terima jawab. kasih. Menteri Pendidikan jawab. Bagi mic. Bertuah orang Langkawi hari ini. Tidak hanya Perdana Menteri yang jawab, Menteri Pendidikan pun boleh jawab Okey. direct terus. Silakan. Terima kasih di atas soalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam perancangan kita akan pastikan insyaAllah Langkawi juga tidak ketinggalan daripada mendapat manfaat khususnya untuk kolej tingkatan 6. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Satu berita baik untuk kita semua, insya-Allah. Jadi seterusnya mungkin ada lagi soalan-soalan yang ingin diajukan. Sila di belakang. Sini dulu Okey, sebelah kanan saya. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang Datuk Seri dan hadirin dihormati sekalian. Saya Cikgu Muhammad Fahmi bin Adnan daripada PPD Langkawi, menjaga bahagian pembangunan bakat murid sukan. Pertama sekali saya buat cerita dululah. Suka saya nyatakan di sini kejayaan terbaru anak-anak murid Langkawi di dalam bidang sukan dan kurikulum berjaya membawa pulang 2 pingat emas, 1 pingat perak dan 4 pingat gangsa. Masih bersekolah. Tapi cuba saya nyatakan di sini kami kekangan daripada segi kos dan fasiliti sukan. Namun di atas kesungguhan karamah insaniah, guru-guru, waris dan persatuan-persatuan agensi luar, kita dapat melahirkan atlet-atlet yang murid-murid yang berjaya mengharumkan nama di peringkat tinggi. Okey, soalan saya kepada Datuk Seri, adakah terdapat perhatian ataupun maklumat ataupun usaha untuk membangunkan fasiliti-fasiliti sukan khususnya di sekolah Bagi untuk pemain mencukupkan bakat-bakat murid di Langkawi? Okey, hantar bagi mic. Okey, soalan saya yang kedua untuk Datuk Seri lah. Bagaimanakah pandangan dan persepsi Datuk Seri kepada sukan dan kepentingannya kepada rakyat? Itu saja. Sekian, terima kasih. Alright. Soalan pertama ni. Terima kasih Cikgu. Pertamanya saya ucapkan tahniah di atas kejayaan anak-anak murid tersebut. Maknanya anak-anak kita Datuk ya, ABC ni telah berjaya bukan saja dari segi karakternya tetapi juga dalam pencapaian sukan. Jadi saya ingat dalam konteks sukan kita memang bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan Cikgu untuk pastikan pembangunan sukan, kejurulatihan dan juga dalam konteks memastikan potensi anak-anak ini terus maknanya menyinar dan dipastikan pembangunan sukan itu berstruktur dan juga dilatih dengan baik. Dan untuk itu dalam kerjasama kita dengan Kementerian Belia dan Sukan juga adalah untuk memberikan tumpuan dan juga investment dalam coaching ya, kejurulatihan. Sebab kita nak pastikan cikgu-cikgu juga diberikan maknanya latihan dan kepakaran dalam sukan-sukan tertentu. Kemudian dari segi penganjuran sukan-sukan supaya potensi anak-anak ini terus boleh kita bangunkan. Dan ketiga, saya setuju berkaitan dengan peruntukan itu. Kita dah bincang ya Datuk ya, Datuk KSC pun ada kat sini tentang peruntukan-peruntukan ini. Jadi peruntukan-peruntukan ini kita akan pastikan dari semasa ke semasa mencukupi berdasarkan keperluan-keperluan sukan
yang akan memastikan dari segi potensi itu dibina. Dari segi fasiliti sukan itu memang kita sedang bekerjasama dengan KBS untuk pastikan bahawa fasiliti sukan ini cukup untuk menampung keperluan anak-anak kita untuk berlatih khususnya. Terima kasih cikgu dan tahniah sekali lagi. Baik, sikap saya tentang sukan. Sukan ni ya, atau riadah umumnya dianggap sangat penting. Sebab itu kita ruang di bukan jadi sekolah, di kalangan masyarakat, di kalangan belia itu penting. Bukan saja belia, orang lama macam saya pun mesti ya. Kalau dah tak boleh apa, dia kena jog ke. Riadah itu penting. You riadah apa? Tentu arah. Mana kita? Dia tak sekolah takkan tak ada riadah. Saya pun lama dah tinggal sekolah. Dan maknanya dia sukan olahraga itu mesti dibudayakan dalam masyarakat. Ada yang mungkin specialize ya, masuk Olimpik dan sebagainya, itu satu bahagian. Tapi kalau soalan tanya itu sikap tentang sukan itu mesti jadi budaya masyarakat kita, mesti ada. Dan saya nampak memang ada kurang. Jadi bila habis berhenti di sekolah, dia berhenti sukan. Tak betul. Saya sampai sekarang walaupun yalah kadang mungkin tekanan kerja dan sebagainya, tapi kalau paling kurang ya, kalau dulu badminton, lepas badminton tenis, lalu sekarang paling kurang slow jog atau brisk walk, itu kena ada ya. Dan itu sikap saya dari segi membudayakan sukan dan olahraga di tengah masyarakat. Baik, terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Sebab tu kita lihat Datuk Seri seperti berumur 40-an ya pada ini. Terima kasih. Baik, seterusnya kita teruskan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afan Syamil dari Sekolah KV College Vocational Langkawi, kos perniagaan. So saya nak tanya Datuk Seri, sebutkan tadi berkaitan dengan keluaran TVET, kebanyakan dibayar gaji yang rendah. Apakah Datuk Seri akan buat untuk memastikan akan menerima gaji yang lebih baik? Maksudnya kadar gaji lebih tinggi. Okey, saya sebut tadi berita baik apa? Hampir keseluruhan lulusan Tibet ada kerja. Kelemahan dia apa? Gaji itu tidak setimpal. Ya. Tetapi apa keperluan? Perluan ialah latihan tambahan. Sebab itu kalau ada Petronas, kita juga Petronas ambil alih. Kalau ada Proton, Proton ambil alih. Kemudian kita minta ke syarikat yang umpamanya elektronik, dia latih elektronik. Syarikat segi perhotelan, dia masuk ambil 3-4 kelas ataupun ambil sebahagian daripada program Tibet. Dan saya minta baik Menteri Pendidikan, Sumber Manusia, kementerian-kementerian yang ada Tibet ini ambil sikap yang terbuka. Guru ada, kekal, dia boleh tambah, tetapi ada bidang-bidang yang khusus. Bila ada latihan itu, dengan sendirinya gaji naik. Itu minimum jadi 3,000 setelah latihan yang dibuat serasi dengan keperluan industri. Pening ada, Kerajaan Pulau Pinang lakukan itu, dia panggil PSDC ya. Maknanya Penang Skills Development Center begitu. Dia maknanya yang kendali Tibet itu latihan bukan jabatan kerajaan, tapi dengan syarikat. Jadi Motorola perlu 60 orang tahun depan, dia latih orang yang di Tibet 60 orang terus masuk Motorola. Dengan sendirinya dia upscaling. Okey, mana yang tanya tadi? Siapa yang tanya tadi? Betul jawapan tu? Betul. You berani kita tak betul? Okey. Baik, terima kasih Datuk Seri atas jawapan yang diberikan. Saya buka. Okay. Lagi soalan? Okey, ada lagi? Sebelah kanan saya, silakan. Perkenalkan nama. Hai, Assalamualaikum. Saya nak tanya. Hai. Amboi. Nama saya Nur Razwani. Apa nama? Nur Razwani. Nur Razwani. Pelajar tingkatan 6 daripada sekolah SMK Masuri.
Saya mengambil subjek ekonomi dan saya berminat nak tahu kenapa negara kita mengamalkan belanjawan defisit, iaitu belanja lebih daripada hasil, menyebabkan negara kita terpaksa berhutang untuk menampung belanjawan negara setiap tahun. Umum mengetahui bahawa hutang negara kita lebih daripada 1 trilion, dan kenapa negara kita tidak mengamalkan belanjawan lebihan atau seimbang. Ini bagi mengatasi masalah inflasi negara kita dan juga kejatuhan nilai mata wang ringgit Malaysia. Itu saja daripada saya. Sekian. Hebat soalan Datuk Seri. Amboi. Hai. Kalau saya tanya hai, jawapan dia macam mana? Hai. Dah jawapan soalan itu tadi, bukan bukan jawapan hai. Okey. Masa saya Menteri Kewangan, dari defisit belanjawan berimbang, kemudian berjawab lebihan. Lepas itu malangnya dengan keadaan ekonomi dan sebagainya, hutang bertambah. Bila saya ambil alih tahun lalu, hutang 1.5 trilion, 1.2 plus contingent liability 300 billion, total 1.5 trilion. Berapa total? Okey, 1.5 trilion. Baik. Apa yang kita buat? Tiap tahun, masuk tahun lalu, dia tambah. Tahun ini, setelah sekian lama, first time kita kurangkan defisit. Nak batalkan semua sekali tak boleh. So gradually kita kurangkan defisit itu. Ya. Baik. Why? Kita tak boleh beban anak-anak masa depan untuk tanggung hutang ni. Itu satu. Keduanya, bagaimana boleh kita kurangkan belanja tetapi tidak bebankan rakyat. Maka walaupun kita kurangkan ya, keseluruhannya untuk defisit, tetapi peruntukan Kementerian Pendidikan paling tinggi, bidang pendidikan paling tinggi dalam sejarah. Yang lain kita potong, tetapi untuk pendidikan kita tambah 2 bilion. Jadi total berapa? Saya nak tenti, tak ada jawab. Kalau tak jawab mampu dia. Baik. Jadi maknanya penambahan 2 bilion. Nombor 1 pendidikan, nombor 2 kesihatan. Jadi faham tak? Jadi walaupun kita kata kena jaga, kena cermat, defisit kena kurang, tapi jangan bebankan rakyat. Salahnya salah dasar. Sekolah okey ke? Ada usaha? Tengok sebagai contoh. Jadi KSU ada, KPP ada, repair tandas sekolah convocational segera mungkin. Ya, ini bukan orang beritahu. Saya dulu ahli parlimen Port Dickson. Selepas sekarang di Tambun. Di Port Dickson saya pergi tanya, pergi sekolah, cek tandas 4 rosak. Pergi tandas sekolah satu lagi 2 rosak. Saya kata macam mana anak-anak kita begitu? Tapi yang pakai tandas sekolah vocational, janganlah buat macam kanak lembu. Tandas cermatlah sikit. Ya, ini ya Allah. Jadi, tapi okey. Berapa banyak rosak tanah-tanah kuku. Mana? Apa buat apa dengan tandas ni? Nak bergambar. Betul. Cuba dulu, okey. Nanti mana ni pengetua dia, mana pengetua vocational? Okey. You buat rekod berapa tandas semua tu repair, hantar kat menteri, saya lulus. Tandas dulu. Buat malu je. Sahabat Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bagus. Dia pergi mana? Langkawi. Tengok apa? 5 show dengan pesawat, dengan kapal terbang, dengan IT, tapi tandas rosak.
Tak betul kan? Okey. Sebab itu 1 bilion ringgit untuk repair tandas sekolah daif dan klinik daif. 1.4 bilion rasanya. Ya, 1.4 ribu juta ringgit. Kerana selama ni kita biar. Faham tak? Kita biar. Sebab tu saya kata kita kena buat perubahan ni. Tapi dah siap besok, janganlah ada pergi. Jagalah harta kita mana ada. Okey? Jadi yang itu yang sebab saya kata defisit. Ya. Belanja 1.5 triliun hutang. Ya. Belanja 90 berapa bilion pembangunan, saya ingat 99 ke 98 bilion. Tinggi, paling tinggi dalam sejarah. Tapi masih belum terselesai. Sebab tu kalau tanya saya, apa dia yang utama? Sekolah, pendidikan, kesihatan. Kemudian orang yang paling miskin, yang disebut miskin tegar, kita nak noktahkan kemiskinan tegar. Berapa jumlah sekarang? 130,000 keluarga. Ada orang kata, ada pembangkang kata, Anwar ni tak munasabah, mustahil lakukan. Saya kata kalau kita ada puluh-puluh bilion, takkan tak boleh selesai masalah orang tak ada makan. Jadi sebab itu saya arah seluruh jentera, termasuk Langkawi ni, kalau ada pejabat daerah, PPD, semua kena bagi laporan dan selesaikan masalah menoktahkan kemiskinan tegar di kalangan negara rakyat ini. Okay. Kalau yang lain nak baca Belanjawan Madani, ada jawapan dia. Okey? Baik. Terima kasih Datuk Seri. Untung orang Langkawi dia pulang tu tak tangan kosong. Alhamdulillah. Saya ni last question. Saya buka last satu soalan. Saya bagi kepada yang sebelah kiri saya. Last sebelum kita mengakhiri sesi santai dialog kita pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah, saya Cikgu Saipun, cikgu di Langkawi. Saya yakin warga Kementerian Pendidikan Malaysia berbangga kerana hari ini kita telah menerima seorang Perdana Menteri yang lahirnya asalnya juga daripada Menteri Pendidikan, seorang yang sangat cintakan ilmu. Jadi hari ini saya cuma ingin memohon, sudah tiba masanya hari ini cikgu-cikgu kita di sekolah, pihak kementerian mengiktiraf mana-mana guru. Mungkin ini menjadi satu kabar gembira kepada cikgu-cikgu, mengiktiraf guru-guru yang mempunyai sarjana, mempunyai doktor, kedoktoran. Mungkin ini salah satu cara untuk kita meningkatkan lagi profesion perguruan, meningkatkan profesional seorang guru, meningkatkan jati diri seorang guru, cintakan ilmu seperti mana yang digarap dan diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Menteri jawab. Terima kasih cikgu di atas pandangan tersebut. Sememangnya pandangan cikgu telah pun menjadi perhatian pihak pengurusan tertinggi KPM dan sedang dalam proses perbincangan dan susur atur kami bersama dengan JPA Datuk untuk memastikan bahawa saluran-saluran yang cikgu sebut dan pengiktirafan sarjana dan PhD tersebut akan mendapat pengiktirafan yang selayaknya. Tetapi sekali lagi kita mohon pada Perdana Menteri lah untuk peruntukan bagi memastikan laluan itu mendapat pengiktirafan yang sewajarnya, dan insya-Allah dari semasa ke semasa bidang ataupun tingkat profesionalism cikgu ini akan kita pertingkatkan dari semasa ke semasa. Dalam Hari Guru tempoh yang lepas, kita telah umumkan 10 prakarsa berkaitan untuk cikgu dan salah satunya adalah SGM. Dan kalau cikgu-cikgu memenuhi etika, integriti dan juga kriteria SGM itu, insya-Allah yang kita akan perkasakan SGM itu sebagai salah satu dari segi qualification untuk memastikan laluan cikgu-cikgu yang ada sarjana dan juga PhD ini dalam laluan-laluan tersebut, khususnya untuk meningkatkan karier cikgu-cikgu. Terima kasih cikgu atas pandangan tersebut. Baik, akhirul kalam sebelum Dr. Taufik tutup, saya pertama nak ucap terima kasih atas kehadiran saudara. Tapi janganlah jadi ini sebagai dialog biasa. Bawa balik mesej apa? Hidup kita ini ada tanggungjawab. Negara kita mesti kita selamatkan.
mula dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi belajarlah dengan baik, jaga disiplin, jaga nilai akhlak dan agama kita, ya, dan jadilah manusia yang bermanfaat dan berguna kepada keluarga dan masyarakat dan negara kita. Jangan tinggal budaya membaca. Jangan hilang minat tentang ilmu. Dan jangan lupa bahawa kita perlu cari kebenaran dan tegak keadilan. Dan kebenaran tak sampai dengan sendirinya. Kita kena mampu membuat penilaian, buat tapisan, ya, setelah mengkaji dan meneliti. Boleh? Ya, alhamdulillah. Dia duduk mana? Dari asal mana? Selangor. Buat apa sini? Dia duduk Selangor. Okey, baik. Jadi itu saya nak sampaikan. Saya nak ucap terima kasih lah. Jadi saya pun, you kalau sudah tengok ceramah-ceramah saya, ucapan-ucapan saya, hari ini saya sangat santai, sangat relax, sangat senang rasa. Kerana dengan anak muda yang punyai tekun, mendengar dengan baik dan serius mendengar. Jadi saya ucap terima kasih kepada anak-anak sekalian. Baik. Terima kasih Datuk Seri. Itulah pesanan dari hati nurani seorang pemimpin yang kita sayangi. Tadi Wawa ada pantun, saya nak pantun sikit jugalah. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Pulanglah anak muda membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara.